Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, dalam keadaan tenang dan dalam keadaan yang kita telah membiasakan diri kita dengan keadaan kita yang kena stay home sekarang. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan dan kita doakan agar semua selamat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang apabila kita dapat mengatasi situasi yang kita sedang hadapi sekarang, insya-Allah. Dan insya-Allah di Facebook Al-Muttaqin kita akan adakan segmen yang baru yang bernama Jom Kita Bercerita. Dalam segmen ni kita akan mengungsikan cerita-cerita nasihat, cerita-cerita yang senang nak difahami, yang di mana kita boleh dapat pelajaran daripadanya, kita dapat manfaat dan kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita seharian sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, seorang ahli keluarga, seorang ahli masyarakat dan sebagainya, insya-Allah. Dan dengan tidak buang masa lagi, kita jom kita pergi ke cerita pada hari ini. Okay, cerita yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah topiknya, dia punya title adalah Ramadan. Jadi cerita apakah ni? Cerita dia macam gini. Pada satu hari ni ada sepasang suami isteri. Dia tinggal di dalam sebuah rumah lah. Rumah dia tak besar mana lah. Ini waktu dulu-dulu lah. Zaman belum ada kereta lagi. Belum moden lagi. Orang masih naik kuda, naik unta. Jadi pada satu hari ni, si suami dan isteri dekat dalam rumah. Lagi berapa minggu? Lagi 2 minggu je dah nak Ramadan. Jadi suami pun dia decide lah. Dia cakap dengan diri dia, lagi 2 minggu dah nak Ramadan baik kalau aku beli makanan, aku stock up untuk Ramadan. Jadi bila tiba Ramadan nanti, aku dah tak payah nak keluar rumah nak pergi pasar. Aku fokus dekat ibadah, solat, puasa, balik rumah, senang. Isteri semua bahan-bahan dah ada, dia tinggal masak je. Jadi suami ni decide untuk 2 minggu, hari-hari tu berturut-turut dia nak beli makanan, dia nak bawa balik makanan, nak simpan makanan kat rumah. Jadi dia pun buat hari-hari, for 1 week lah dia dah buat gitu. Hari-hari dia pergi pasar, dia pergi kerja, dia balik, dia bawa makanan. Dia bawa beras, dia bawa gula, dia bawa apa-apalah yang perlu bahan-bahan masak kan. Jadi bila hari-hari dia bawa makanan ni, hari-hari dia cakap dengan isteri dia, "Wahai isteri, ini semua untuk Ramadan. Makanan ni semua untuk Ramadan." Hari-hari dia cakap dengan isteri dia gitu. Jadi 1 minggu pun dah lepas. 1 minggu dah lepas. Rumah dia pun dah sempit. Rumah dia kan kecil. Jadi rumah dia sempit. Nak jalan susah, nak duduk pun susah. Jadi isteri dia pun agak susah lah kan duduk rumah. Aku hari-hari duduk rumah aku sempit. Jadi pada satu hari ni, lagi 1 minggu kan nak Ramadan, si suami pun keluar. Dia keluar pergi kerja. Tiba-tiba dekat depan rumah tu ada 2 pengembala unta. 2 orang ni dia tengah jaga unta, tengah jalan lah depan rumah tu. Jadi tiba-tiba satu unta tu kaki dia terpelecok. Dia terpijak benda yang tajam ke apa. Jadi dia pun terluka lah kaki dia. Dia jalan pun timpang. Jadi yang satu pengembala tu cakap, Ramadan, kau tengoklah unta kau ni, kaki dia terluka lah. Jadi yang lagi satu ni nama dia Ramadan. So dia pun pergi kat unta dia. Dia tengok, kenapa unta aku? Unta aku sakit kaki dia. Jadi apa jadi? Si isteri ni pun dengar dari rumah. Si isteri ni pun dengar, ada nama orang Ramadan, dia datang nak ambil makanan ke? Dia pun buka pintu. Dia tanya, wahai pengembala, siapa yang nama Ramadan tadi? Pengembala pun cakap, saya puan, nama saya Ramadan. Jadi si isteri pun cakap, oh baguslah kau dah datang ni, memang tepat pada waktunya. Rumah aku pun dah sempit dengan makanan-makanan kau.
Jadi si isteri pun buat apa? Kalau nak tahu isteri buat apa, kita tengok. Okay, so malam tu suami dia balik. Suami dia baru nak buka pintu, si isteri pun buka pintu. Jadi isteri cakap apa? Isteri cakap, wahai suamiku, alangkah leganya aku rasa. Aku rasa lega sekali. Suami pun tanya, kenapa? Isteri jawab, sebab rumah kita dah tak sempit, rumah kita dah luas. Alhamdulillah, makanan kita pun kita dah bagi kepada Ramadan. Jadi suami pun terperanjat, kau bagi makanan kat orang? Aku tak suruh pun. Jadi sampai situlah saja ceritanya. Jadi apa pengajaran-pengajaran yang kita boleh belajar dari cerita ini? Ada banyak pelajaran. Jadi yang pertama adalah bila kita sebut untuk kita lah, zaman moden ni lah, bukan zaman yang orang dulu tu. Bila sebut Ramadan, orang akan fikir apa? Orang akan fikir, puasa dalam bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita sebut puasa. Kalau kita sebut puasa, orang akan fikir bulan Ramadan. Jadi, kenapa kita boleh fikir macam itu? Sebab kita dah dididik dari kecil. Orang Islam kena puasa bulan Ramadan. Bila Ramadan tiba, kita kena puasa. Jadi, bukan aja Ramadan, tapi juga macam solat, macam haji. Orang Islam kena pergi haji. Kenapa orang pergi Mekah? Dia nak pergi haji, dia nak pergi umrah. Ataupun solat yang paling penting kita didik anak-anak kita. Jadi, anak-anak kita tahu, orang ni tengah buat apa? Dia tengah solat Zuhur. Yang waktu lain pula, dia tengah solat Asar. Jadi pentingnya kita mendidik anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita tentang ilmu-ilmu agama. Yang paling penting is yang basic-basic. Yang basic, especially solat dengan puasa. Jadi nak mendidik anak ni ataupun nak mendidik seseorang, kita ada dua cara ataupun dua step lah. Yang first is theory dan practical. Kalau teori kita dah, for example, kita cakap pasal solat lah. Kita dah ajar dia solat. Nak buat macam mana, nak cakap apa, bila waktu solat, nak baca apa, bukan cakap nak baca apa, bila waktu solat. Jadi, dia dah tahu, cuma kita nak dia buat solat tu macam mana. Kita nak praktikal solat tu macam mana. Jadi, yang penting adalah membiasakan diri. Jadi bila kita solat, kita ajak anak kita solat sama-sama. Walaupun dia tak tahu nak baca apa lagi, dia belum hafal lagi, dia boleh ikut kita. Jadi dia tahu, ni ayah selalu solat Zuhur pada waktu ni. Waktu ni, ni solat Asar saya tahu. Ni solat Maghrib saya tahu. Sama juga dengan puasa. Jadi itu adalah pengajaran yang pertama. Kita mendidik anak-anak kita. Jadi dah jadi rutin seharian. Macam kita sekarang, apa rutin seharian kita? Rutin seharian kita, kalau kita nak keluar rumah, apa rutin kita? Senang je. Kita pakai mask. Itu rutin kita sekarang. Kalau kat rumah, apa rutin kita? Kita sekarang belajar kat rumah, kita sekarang kerja kat rumah. Jadi apa rutin kita? Kita bangun tidur, kita solat subuh, lepas pagi tu kita buat apa? Kita buat kerja. Selain kita buat kerja, selain kita belajar online, kita juga ada apa? Kita ada kerja rumah juga. So, kita kena buat kerja rumah juga. Nak kena masak, nak kena cuci baju lah, apalah. So, jadi kita ada rutin seharian kita. Jadi, bila kita kerja dengan belajar kat rumah, dia lain dengan kerja dengan belajar dekat sekolah atau dekat luar. Jadi, kita nak kena buat rutin baru atau habit baru. Jadi, untuk kita ada habit yang baru ni, kita kena mulakan. Kita kena plan dan kita kena start. Jadi, kalau kita start, insya-Allah dia akan menjadi sesuatu yang biasa, perkara biasa, dah jadi normal lah, insya-Allah. Okey, pengajaran yang kedua, kita lihat yang suami tu dia buat apa? Dia stock up untuk Ramadan, dia beli makanan. 2 minggu dia nak beli makanan ni untuk Ramadan, untuk 1 bulan ni. Jadi dia tak payah keluar rumah, dia tak payah pergi pasar nak beli makanan semua. Dia tinggal fokus pergi kerja, dia tinggal fokus solat dia tinggal fokus puasa dia tinggal fokus ibadah dia. Jadi kalau kita nak kenakan dengan situasi kita sekarang,
kalau kita buat macam itu pada kita punya keadaan sekarang, dia akan menyusahkan orang lain. Sebab kalau kita habiskan semua makanan, kita beli semua roti yang kita nampak, for example, nanti orang lain dia susah. Macam mana dia susah? Sebab ada orang mungkin hari-hari yang dia mampu beli adalah roti tu. Mungkin hari-hari dia beli roti tu je, yang $2 ke $1.50 ke, itu je yang dia mampu. Hari-hari dia makan roti je. Dan bila kita beli roti tu kita kasih habis, dia dah tak ada apa nak makan. Dia dah tak ada apa nak beli. Dia pergi supermarket sini, habis. Dia pergi sana, habis. Dia pergi tempat kita, ada lagi 5 bantal lah, for example. Dia nak beli je, kita dah kaup semua. Kita dah kebas semua 5 roti tu. Jadi dia susah lah. Jadi kalau kita nak beli sesuatu dalam situasi kita sekarang, kita perlu fikirkan orang lain juga. Kita beli apa yang kita perlu sahaja. Kalau stok kita dah habis lah, misalnya kat rumah, gula dah habis, beras dah habis, kita beli yang kita perlu je. Sebab kat Singapura ni, insya-Allah jangan takut, makanan-makanan semua cukup untuk semua orang, insya-Allah, jangan takut. Jadi kita harus fikirkan orang lain juga. Dalam kita nak fikirkan diri kita, keluarga kita, ada orang lain selain kita yang mungkin lebih susah daripada kita. Pendapatan mereka mungkin tak macam apa yang kita dapat, tapi mungkin mereka makan makanan yang sama. Kita makan roti, diorang pun makan roti. Kita makan beras, kita makan nasi, diorang pun makan nasi. Jadi kita fikirkanlah orang lain juga apabila kita nak beli benda pada situasi sekarang lah, especially, insya-Allah. Okay? Jadi yang ketiga, suami ni dia beli makanan. Kenapa? Sebab dia nak siapkan diri dia untuk Ramadan. Jadi kita fikir, kita tahun-tahun untuk Ramadan, kita macam mana kita siapkan diri kita. Contohlah, ada satu orang ni, every Ramadan dia fikir macam gini, Ramadan dah nak dekat, dah nak datang ni, mesti ada makanan yang sedap-sedap. Mesti kat masjid tu ada makanan yang sedap-sedap, hari-hari menu dia lain. Ataupun nanti bila Ramadan akan ada bazar, akan ada makanan yang sedap-sedap, yang style-style lah, yang fusion gitu. Jadi dia fikir untuk Ramadan ni, yang 1 bulan ni, dia nak makan makanan yang berbeza-beza, yang sedap-sedap. Itu aja dia fikir. Jadi dia fikirkan apa? Dia fikirkan perut dia sahaja. Jadi Ramadan ni macam mana kita nak persiapkan diri kita, bukan sahaja dari segi makanan, dari segi perut kita. Anggota lain juga kita kena siapkan. Yang paling penting sekali adalah kat sini, kat atas kepala kita sini, kita punya minda, kita punya mind. Kita kena siapkan mentality kita. Sebab bila kita nak puasa, kita puasa bukan 1 hari, kita puasa 30 hari. Dalam 1 hari itu kita puasa berapa jam? 13 jam, 14 jam. Jadi lamanya kita nak puasa tu, macam mana kita nak siapkan diri kita? Boleh tak kita tahan puasa ni? Walaupun macam saya, every year kita puasa Ramadan, for example, mungkin the first day of Ramadan, kita tetap akan rasa penat, kita tetap akan rasa lapar. Biasalah, dah lama tak puasa, kita baru first time puasa, kita akan rasa macam susah sikit lah. Jadi macam mana kita nak prepare untuk Ramadan dari segi mentality? Senang je. Kalau kita nak buat sesuatu, kita kena praktis. Jadi sebelum Ramadan datang, kita kena praktis puasa dulu. Puasa, for example, kita ada Isnin Khamis, kita boleh puasa Isnin Khamis, nak siapkan diri kita untuk puasa bulan Ramadan. Itu dari segi mentality kita. Dan dari segi anggota badan lain pun sama juga. Mata kita tengok yang baik-baik saja, telinga kita dengar yang baik-baik aja, mulut, lidah kita cakap yang baik-baik aja, tangan kita lakukan benda yang baik, kaki kita buat apa? Kita pergi kat tempat yang baik-baik, kita lakukan benda yang baik-baik. Jadi banyak sekali persiapan yang kita boleh lakukan selain kita nak fikirkan pasal makanan sahaja. Jadi insya-Allah kita sama-sama usaha. Jadi Ramadan kita menjadi
bulan yang baik untuk kita walaupun kita kena kurung dekat rumah lah. Okay, yang paling penting sekali, anggota yang paling penting sekali adalah apa? Adalah hati kita. Hati apa? Maksudnya niat kita. Apa niat kita untuk puasa? Adakah untuk mendapat pahala? Adakah untuk mengikut apa yang mak ayah suruh? Atau adakah untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi mungkin niat kita lain-lain berbeza. Tapi insya-Allah satu niat yang sama yang kita nak adalah kita dapat atasi ujian yang kita sedang hadapi sekarang ni. InsyaAllah kita doakan sama-sama semoga kita dapat cepat-cepat selesai dari wabak yang kita ada ni. Kita usaha, kita buat apa yang perlu, kita ikut langkah-langkah yang sepatutnya kita buat, dan insyaAllah Ramadan kita bukan Ramadan sahaja tetapi segala hari-hari yang mendatang kita akan mengharunginya dengan baik insya-Allah taala. Itu sahaja setakat ini. Insya-Allah kita sambung dengan cerita-cerita lain di dalam minggu-minggu yang lain insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.